Tempat tu dikatakan merupakan salah satu kawasan tanah perkuburan. Assalamualaikum dan hai semua. Okey korang, so kalau kita cerita pasal tempat-tempat mistik, tempat-tempat berhantu ni kan, dekat Indonesia, spesifiknya dekat Jakarta, ada satu terowong ni tau. Terowong ni boleh dikatakan popular lah, memang sangat popular, di mana ianya dikenali sebagai Terowong Casablanca. Jadi dikatakan terowong ni memang sangat popular dengan kisah-kisah ngeri ataupun kisah-kisah berhantu. Kalau orang-orang Indonesia cakap angker, macam tu. Jadi banyak orang tertanya-tanya tau, macam mana terowong yang dikatakan, boleh dikatakan sibuk sebenarnya. Terowong ni jalan dia sangat sibuk tau. Yelah, make sense lah kan, sebab dekat Indonesia kan, Jakarta pula tu. So macam mana, apa asal usul tentang terowong ni yang telah pun membuatkan terowong ni dikenali sebagai antara salah satu terowong yang berhantu. Jadi disebabkan cerita ni telah pun disampaikan daripada mulut ke mulut, jadi ada banyaklah versi. Sama lah macam kita kan. Kalau contoh, tak payah jauh lah, macam tempat sekolah korang ke, tempat belajar korang ke, macam mana asal usul sekolah korang ataupun tempat belajar korang tu berhantu. Ada macam-macam kan cerita. Sebagai contoh, dulu tempat askar Jepun mati lah, tempat orang bunuh diri lah, tempat budak mati sebab terkunci dalam loker lah. Tapi yang kelakarnya, budak yang terkunci dekat dalam loker tu boleh dikatakan bukan satu sekolah tau. Boleh dikatakan ada banyak sekolah yang kena sama kes macam ni. So sebab itulah dah cakap, disampaikan daripada mulut ke mulut, jadi ada macam-macam versi. Jadi cerita serba sedikit tentang Terowong Casablanca ni. Terowong Casablanca ni menghubungkan Jalan Casablanca dan Jalan Prof. Dr. Satrio. Jadi lokasi terowong ni terletak di Kuningan, Jakarta Selatan, dan boleh dikatakan antara salah satu jalan yang tersibuk sebab dekat Jakarta kan. Jadi betapa popularnya tentang kisah urban legend yang mengatakan bahawa terowong ni antara terowong yang berhantu, sampaikan kisah tentang terowong ni telah pun dijadikan sebagai filem tau, di mana filem ini dikenali sebagai Terowongan Casablanca yang telah pun diterbitkan pada tahun 2007, di mana kisah ini diangkat daripada kisah Pontianak. Dekat Malaysia kita panggil Pontianak, dekat Indonesia mereka panggil Pontianak tu as kuntilanak lah, di mana dekat sana mengisahkan tentang kuntilanak merah, di mana kuntilanak ni merupakan jemaah perempuan yang bernama Astari yang dikatakan telah pun dikuburkan secara hidup-hidup bersama janinnya yang telah dilakukan oleh kekasihnya yang tak nak bertanggungjawab. Sebab itulah terowong itu dikatakan berhantu dengan kehadiran kuntilanak merah tu. Okey, jadi kita sekarang cerita tentang asal usul macam mana tempat tu boleh berhantu lah kan. Jadi menurut kata orang, pada satu ketika dahulu, masa tempat tu belum dijadikan sebagai jalan, belum ada terowong, belum ada pembangunan lah, tempat tu dikatakan merupakan salah satu kawasan tanah perkuburan. Jadi kemudiannya dikatakan pemerintah ni telah pun mengarahkan untuk memindahkan kubur-kubur tersebut untuk dijadikan jalan raya lah. Jadi masa proses pemindahan kubur tu, dikabarkan ada satu jenazah ni dikatakan masih lagi utuh tau. Senang cakap, dia macam tak reput lah. Jadi itu antara dah jadi salah satu kes misteri lah. Dari situ diorang cakap mungkin roh tubuh tu lah yang berhantu lah, apalah tu semua kan. Dan pada masa yang sama, ada ramai orang percaya bahawa walaupun kubur mereka telah pun dipindahkan, tapi mereka percaya bahawa roh-roh kepada pemilik kubur tersebut masih lagi mendiami kawasan tersebut. Dan dikatakan setelah kawasan itu membangun lah, macam-macam kejadian-kejadian pelik yang berlaku tau. Dan ada orang mengatakan bahawa kalau mereka lalu dekat terowong tersebut, mereka akan rasa macam pelik, rasa tak sedap hati macam tu. So mungkin ada yang mengatakan psikologi diorang je kot, sebab diorang dengar yang kawasan tu berhantu. So bila dia masuk je kat dalam terowong tu, on the spot diorang pun rasa macam seram sejuk lah, rasa pelik lah. Okey, jadi ini versi lain pula tentang macam mana asal usul terowong tu berhantu. Jadi diceritakan pada zaman dahulu, ada seorang gadis ni dikatakan sangat cantik tau. Jadi masa gadis ni macam kirakan gadis sunti lah, gadis perawan kan. Masa gadis ni tengah jalan-jalan dekat kawasan tersebut,
gadis itu telah pun diganggu secara seksual oleh sekumpulan pemuda tau. Jadi mungkin pada masa tu gadis tersebut marah ke dekat pemuda-pemuda tersebut. Jadi pemuda tersebut terus rasa marah lah, dan tanpa belas kasihan mereka telah menculik gadis tersebut dan memperkosa gadis itu secara bergili-gili sehinggakan gadis tersebut meninggal dunia. Dan gadis malang tersebut dikatakan telah pun diseret ke lokasi yang kini dikenali sebagai Terowong Casablanca, di mana pada masa yang sama dikatakan mayat gadis tersebut telah pun dibuang dan dibiarkan begitu saja dekat tempat tersebut. Dan dikatakan selepas itu roh gadis tersebut telah pun menyimpan rasa dendam dan sangat benci sehinggakan dia ingin membalas dendam terhadap pembunuh-pembunuhnya. Dan sampai sekarang dikatakan roh gadis tersebut masih lagi menjadi penunggu dekat Terowong Casablanca tu. Versi lain juga ada mengatakan bahawa sebab dekat Terowong Casablanca tu ada beberapa orang telah mengatakan bahawa mereka ternampak penampakan nenek tua tau. Tak tahulah macam nenek kebayan ke apa kan. Tapi ada orang yang percaya bahawa kemungkinan penampakan nenek tua tu merupakan roh kepada perempuan yang pernah mati pada zaman dahulu yang dikatakan telah pun diperkosa secara bergili-gili itulah sehingga telah menyebabkan dia mati. Sebab itulah nenek tua tersebut diberi gelaran sebagai nenek tua pembawa maut, sebab mereka percaya bahawa kewujudan ataupun keberadaan roh nenek tersebut adalah untuk membalas dendam. Dan oleh sebab kewujudan penampakan nenek tua itulah dikatakan seringkali terjadi aksiden ataupun kemalangan dekat terowong tersebut tau, di mana para mangsa kemalangan ni mereka telah cakap bahawa sebelum mereka mengalami kemalangan tersebut mereka ada ternampak kelibat satu nenek tua di tengah jalan. Dan oleh sebab itulah kewujudan nenek inilah telah mengganggu concentration mereka untuk membawa kenderaan mereka lah. Dan sebab itulah kemalangan boleh terjadi. Dan banyak juga kemalangan telah mengakibatkan kematian dekat terowong tersebut. Dan selain daripada itu, ada juga mengatakan bahawa terowong itu dikatakan berhantu kerana pada zaman dahulu pernah ada orang bunuh diri dekat situ, di mana dikatakan ada pernah sekali tu seorang lelaki telah pun ditemukan mati akibat membunuh diri, di mana tempat ataupun lokasi lelaki tersebut mati betul-betul dekat depan pintu masuk terowong tu tau. Dan sebab itulah dipercayai bahawa kemungkinan roh lelaki tersebut telah pun tak tenteram dan menjadi hantu gentayangan dekat terowong tu. Jadi macam Fira cakap, dekat terowong tu before ni memang sering kali berlaku kemalangan tau, terutama sekali untuk kenderaan macam motor. Dan banyak juga orang yang meninggal dunia akibat kemalangan dekat terowong tersebut. Tetapi zaman sekarang lokasi ataupun terowong itu semakin kerap dilalui oleh kenderaan sehingga kan tak ramai orang yang ingat tau tentang terowong itu pernah dikatakan sangat berhantu. Sebab dikatakan sepanjang laluan Casablanca ke Tanah Abang tu memang sentiasa jam, sentiasa mengalami kesesakan lalu lintas yang sangat teruk. Dan pada masa yang sama ada lelaki yang menjaga perkuburan berdekatan dengan terowong tersebut telah mengatakan bahawa boleh dikatakan hampir tak ada langsung kejadian aneh ataupun misteri berlaku dekat kawasan sekeliling terowong tu tau. Terutamanya kes-kes kemalangan yang macam pernah ataupun sering kali berlaku pada zaman dahulu. Sebab sekarang tempat tu boleh dikatakan sangat busy kan. Jadi orang dah lupa lah tentang betapa seramnya terowong tu. Okey, jadi itulah cerita berkenaan dengan Terowong Casablanca. Thank you so much kepada korang yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Kepada siapa-siapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe, okay? So, thank you so much. See you again next time and bye!